أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para sahabat pendengar semua, alhamdulillah didoakan agar semua dalam keadaan baik, sihat walafiat. Maklumlah kita sekarang ni dalam keadaan yang sangat merunsingkan. Memang bahayalah, keadaan yang amat berbahaya. Sekarang COVID, kita dah tahu COVID ni dah tak terkawal dah. Kerajaan dah tak terkawal COVID ni. Jadi beringatlah, seperti yang saya cakap tadi, kita beringat, kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf, bersin je. Sebab saya ni tak boleh sejuk. Kalau sejuk, mulalah bersin. Jadi kita ingatlah sekarang ni, kes pun hari ni pun dah 8,500, semalam 9,000, kemarin 9,000. Dah beribu-ribu dah. Jadi jagalah diri masing-masing. Yang penting kita nak jaga diri, seperti yang dicadangkan, yang disarankan, cuci tangan, pakai face mask. Kalau kita pergi keluar tu, jaga penjarakan sosial kita, tu social distancing kita, jagalah penjarakan. Kalau pergi kedai ramai-ramai tu, kalau terlalu ramai tu janganlah masuk. Tunggulah ataupun cek kedai lain. Elakkanlah berada di kawasan-kawasan orang yang ramai, yang bersesak-sesak. Sebab benda ni, kalau kita ni akan memudaratkan diri kita. Sebab kita tidak tahu siapa di kalangan orang-orang kita ada tu ada COVID. Jadi tambah-tambah sekarang ramai yang lupa. Dah campur-campur tu kembali kang, semua lupa. Cuci tangan tidak, tak ada pakai sanitizer. Face mask tu mungkin pakailah. Lepas tu kat tangan tu dah bersesak-sesak tu. Jadi kita kena jaga-jagalah diri kita. Seperti yang saya sarankan sebelum ni, untuk penjagaan dalaman kita, ambil air panas, campurkan limau kasturi tu 2-3 biji, perahkan dalam air panas tu, campur garam sikit, minum. InsyaAllah. Sebab dah terbukti kan. Dah ada ramai dah yang saya ajar menggunakan. Alhamdulillah, so far so good lah. So far so good untuk kita pertahanan diri kita. Yalah, hospital takkan dengar, doktor takkan dengar. Itu standard. Sebab diorang akan dengar cakap WHO. Sebab diorang ni kita tengok lebih berkiblatkan kepada WHO. Apa WHO cakap, dia akan pakailah, dia akan ikut. Itu standard. Kita pun tak tahu pasal apa, biarlah. Jadi sebagai kita, orang-orang biasa ni, carilah, gunakanlah tu. Murah je kos dia. Kalau nak beli pil kan, kalau kita nak beli vitamin ke apa ke, tambah sekarang ni tambah susah kan. Takkan nak beli pil, beli vitamin yang berpuluh-puluh harga dia. Jadi memadailah. Dengan kemampuan yang ada, gunakanlah limau kasturi, air panas suam, dan air suam dengan garam. Kalau kita dah balik pada kedai tu kan, balik rumah bancuh, minum panas-panas tu. Sebelum tu kena cuci tangan. Cuci tangan tu dulu bersih-bersih, balik masuk bilik air, cuci muka dengan sabun. Carilah sabun cuci muka tu dengan sabun dulu.
Lepas tu baru buat air. InsyaAllah. Sebab so far benda ni berkesan kan. Berkesan. Jadi kita kena jaga diri kita sebelum kita terkena lah. Itu kita pohonkan. Lepas tu ya kita minta lah perlindungan kan daripada Allah agar kita dijauhi dari penyakit-penyakit ni lah. Tak kisahlah COVID ke apa ke, denggi ke apa ke yang memudaratkan kita, yang mendatangkan bencana pada diri kita, kita minta lah kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhi oleh segala bencana ini. Dan hari ini kita tengok pun sedih. Kita tengok dalam kat YouTube tu ditunjukkan gambar kat Hospital Kelang tadi, jenazah tu dia tahu kat lantai kan. Memang kita sedih lah. Jadi yalah, yang tak terkena pada keluarga kita macam mana kan. Jadi kita rasa sedih. Kalau keluarga kita lagi sedih kan. Jadi sekarang ni untuk mengelakkan benda-benda ni, cubalah kita buat. Mana tu vaksin pun kita tak tahu bila. Tadi saya dengar lah kat Lokman Adam punya, dia punya kawan dia siapa, Pablo dia cakap. Pablo tu Fendi tak silap saya. Dia cakap dia positif COVID. Sebab dia kena apa? Dia dah pergi cucuk Sinovac. Lepas tu 4 jam lepas tu dia pengsan. Dia kena COVID. Tak tahulah masa bila dia kena, sebelum tu dia kena ke, tak tahulah. Tapi keadaan dia kritikal lah, dia cakap tadi. So kita sama-samalah doakan pada mereka-mereka yang terkena COVID ni, semoga Allah meringankan bebanan penderitaan yang dilalui ini. Sebab saya pun dah cakap itu hari, kalau boleh kerajaan tolonglah tutuplah kilang-kilang tu. Tutuplah kilang tu kalau nak menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan nyawa rakyat, tutuplah kilang-kilang tu. Tak ada selagi kilang tu buka, selagi itulah kan ada COVID. Itulah cerita dia. Lepas tu ya rakyat ni jaga sikit penjarakan tu. Jaga diri. Jangan kita tak tahu sebab apa dia kena ada simptom tak ada simptom kan, macam-macam simptom ada. Lepas tu itulah kita nak tahu, biarlah kita berjaga-jaga, kita jaga diri kita. So malam ni ada 2-3 perkara lah nak ceritakan kan kepada kawan-kawan semua. Yalah lama lah, kat sebulan kot saya tak buat YouTube. Sebab saya sibuk lah tengok, bukan sibuk apa, hari-hari tengok apa kejadian tentang jadi kat China, dekat US. Cuma yang saya galat ialah mungkin tanah tu tanah Anbiya kan. Israel masih belum terjadi lah. Jadi pun sikit etori, tapi tak apa. Yang penting sekarang ni China memang doa kita memang terletak kat situ. Memang dia akan kena. Tak ada redanya sampai hari ni. Dan US pun, smart etori pun tak ada redanya. Dan macam-macam malapetaka semua ada. Earthquake dia 2 hari lepas, 3 hari lepas, California dah kena. Lepas tu 6.2 dekat daratan, 6.0 dekat laut. Dekat tu lah. Dekat California. Dan sampai hari ni pun ada 2 hari lepas kot saya tengok. Satu hari tu beratus. 2.5, 3.5, 4.0, 5.0. Seluruh kawasan US lah. Apa entah nama kawasan tu saya lupa lah. Saya tengok lah kan. Memang power lah. Memang bergegar. So now they are waiting for the big one to strike lah. InsyaAllah lah. Baiklah, ini negara-negara yang banyak merosakkan kemakmuran masyarakat dunia kan. Amerika dan China. China ni because of the COVID lah. Lepas tu dengan perangai dia yang menindaskan kaum Uyghur tu. Jadi memang kita doakan Allah Ta'ala turunkan bala. Doalah. Saya nak kena cakap macam tu lah, doa. Kan, kalau tidak nanti orang cakap apa-apa kan. Macam-macam lah orang tuduh.
Jadi yalah, sebab nak cerita macam mana, sebab saya ni seperti video tu terdahulu itulah. Saya ni selalunya dapat indication awal sebelum kejadian tu jadi, saya dah dapat tahu. Jadi kalau saya cakap kat orang cakap apa pula kan. Jadi sekarang saya cakap saya doa lah. Saya doakan. Padahal benda tu saya dah dapat tahu dulu what is going to happen. Cuma saya tidak tahu macam mana lah dia punya keadaan dia. Nak cakap hebat tu tak adalah, sama je kan. Tapi itulah macam mana. Sebab kita Tuhan beritahu macam tu kot. Dapat perkabaran macam tu, nak kata macam mana? Nak nafikan apa? Dah macam satu hal, kisah-kisah macam ni kan. Lepas tu dengar pula kita tengok dekat section-section agama kita, bertelagah pula antara ulama-ulama macam tu sini, ustaz sana, ustaz sini, dengan geng Makrifat dia lah. Macam-macam lah. So masing-masing semua nak menegakkan kehebatan masing-masing lah. Lantaklah, terpulanglah. Saya senang saja. Saya hanya berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang saya ikut. Lepas tu saya beramal dengan ilmu yang apa yang saya tahu. Yang apa yang saya rasa sedap pada diri saya. Dan saya tanya, saya doa, mintalah, munajat, tanya ya Allah Ta'ala. Sebab kita sembah dia. Kita yang menyembah dia. So kita mintalah. Saya tak tahulah. So all this while, macam kes-kes macam kawan saya, macam kes Simon, macam tu saya tahu macam tu. Belum tu jadi saya dah tahu. So begitulah cakap keadaan macam ni. Macam mana saya beritahu Simon tu, saya cakap, Rizan, can you help me or not? Now I'm in financial difficulties. Not to say financial difficulties lah, sebab dia memang ada duit, tapi my saving is depleting. Itu ayatnya sebenarnya. Now my saving is depleting. I need to get back my job. Yang dia biasa buat financing tu. So saya pun cakap dia, Dok Simon, masa tu dia dah convert Islam. Saya cakap, you pray to God. Pray to God first, cakap dia. Dalam minggu ni kasih 2-3 hari kau ni. Dia pun doa. Dia buat cakap, after 1 week dia cakap, Zan, I got no answer lah. I got no indication at all. So dia cakap, please Zan, please, dia cakap, pray for me. Tu saya cakap dia, okay, give me this week lah. I'll try to doa lah. Try to pray and I see what is the outcome. Alhamdulillah. Saya sudah buat, saya doa, saya dapat indication yang dia akan dapat panggilan. Dapat panggilan untuk memulakan dia punya financing tu lah. Cakap, just wait lah. Alhamdulillah. 3 hari lepas tu dia dapat panggilan daripada New Zealand. Dia cakap, dia panggil Simon untuk buat kerja dia balik. Dia punya expertise lah, dia punya expert lah. Kepandaian dia tu buat financing. So dia cakap dia beritahu saya, Izan, now I receive a call from New Zealand. They wanted me to arrange for the financing. Alhamdulillah. Itu dia cakap, thank you Izan. Cakap, no, don't thanks me. Dia cakap, thanks to God. Because I just pray to God. This is what indication that I get, that you will receive a call. From where, from who, I don't know. Itu dia cakap. Dia pun cakap, dapat lah. Cuma sebelum dia berlepas ke Singapura tu, saya cakap kat dia, Simon, first thing you got to ask this man is, I'll be to Simon lah, the man you going to meet, he is having a tumor, brain tumor, saya cakap dia. You ask him about this before you proceed with everything, before you talk anything else. This is the first question you have to ask him. Either he's having tumor or not. Tu Simon tanya. So Simon okay lah. Alhamdulillah.
Dia pergi Singapura. Dia sampai Singapura. Dia jumpa. Allahu Akbar. Bateri tinggal berapa ni? Lagi. Dia pergi Singapura. Dia jumpa Mak Saleh tu. Tu yang dia tanya mula-mula. Dia tanya, do you have a tumor? Dia cakap, macam. Dia terperanjat lah. How do you know? Dia cakap, my friend told me that the man I'm going to meet is having a tumor. Tu dia cakap tu, I need to see this man. Macam tu lah. Macam mana saya tahu? Sebelum Simon pergi, saya dah cakap, kau akan jumpa orang ni yang ada brain tumor. Itu je. Macam sama juga kes Ken Pedler. Masa dia jumpa dan dia hilang 3 hari dalam hutan tu, yang dia driving nak pergi beli rokok, tiba-tiba dia hilang. Betul, dia sampai satu tempat, dia jumpa Quorum tu. Dia dapat dia punya formula macam mana nak buat dia punya nomad tu. Lepas tu bila datang jumpa saya, dia terperanjat. Dia cakap, tu saya cerita tu 3 hari dia duduk kat Pulau Ubin, hari-hari dia datang jumpa saya. Dia cakap, dia tak nak cakap langsung. Hari keempat, ketiga keempat, dia datang jumpa saya. Dia datang balik, dia tanya. Dia terperanjat lah, dia cakap, I met you before. Saya terperanjat lah. Sebab saya tak pernah pun sampai New Zealand. Tak pernah sampai New Zealand. Korea sampailah, Hong Kong sampailah, Rusia sampai, Kazakhstan sampai. Banyaklah. Tapi tak sampailah New Zealand. Dia cakap dia pernah jumpa saya. Lepas tu dia cakap saya yang bagi benda tu. Itu saya cakap dia. Masa kat Burau tu, saya cakap, okay, yang kau dapat tu macam ni kan, formula dan training produk yang kau tu macam ni kan. Bila saya ceritakan produk dia, lagi dia yakin. Dia cakap, how come you know? Of course I know because I'm the one who give you. Kenapa saya lafazkan macam tu? Saya boleh describekan dia punya formula dia. Macam mana bentuk dia. Mana saya tahu? Jadi itulah. Benda-benda gaib ni tu cakap ada ustaz-ustaz tu cakap lah. Benda gaib ni Tuhan saja yang tahu, manusia lain tak tahu. Yang masalah dia cakap itu saya nak tanya. Macam mana saya tahu? Benda tak jadi, belum terjadi saya dah tahu. Jadi banyak benda-benda yang dia cerita tu saya cakap, kalau kau ahli hadis, kau konsentrate ahli hadis. Jangan kau condemn orang sana, condemn orang sini. Jangan bertelagah. Kau duduk sama-sama diam bincang elok-elok. Ni tak payah kau nak cerita kat YouTube sana, kau cerita ni, kau buat react sana, buat react sini. Buat apa? Kau tengok yang buat kat England tu, apa corner entah, lupa, dakwah corner tak silap saya lah. Macam mana dia sahabatkan Islam? Dia debate dengan orang pasal Islam, pasal Quran, dia tunjuk apa kelebihan Quran, apa kekurangan Bible. That's how tu yang kita nak, dakwah kita menyampaikan kebenaran. Kita cakap itu tak betul, kita cakap kita betul. Ini tak ada, kita dalam kelompok Islam, kau tak betul, ni tak betul, ni tak betul, tak betul. Sampai bila? Sampai bila? Kau sendiri pun masalah, orang tu macam ni, tu orang macam ni. Yang nak akan jadi hakim besok, Allah SWT jadi hakim. Tuhan dah cakap dah, kalau dia susah. Kalau Tuhan dah pilih dia untuk jalan itu, itulah jalan dia. Macam kita tengoklah, kalau Tuhan tu dah pilih orang tu dilahirkan non-Muslim. Non-Muslim lah dia. Kalau dia dapat rahmat Allah, dia akan masuk Islam. Ini kita dah Islam, kita bertelagah sama kita. Pasal apa? Nak tunjukkan kita hebat. Hebat mana? Tanya diri kita terapa hebat ni. Berapa ramai yang telah kita yakin orang bukan Islam telah ambil Islam? Di atas kata-kata kita. Kata-kata kita yang kita bawa tu Al-Quran tu. Dapat kita yakinkan? Dapat tak? Ini kita belajar sampai cerita gamas. Semua hebat. Sampai PhD lah. Semualah. Hebat.
Tetapi dapat tak kau yakinkan orang bukan Islam dengan kata-kata tu meyakinkan mereka bahawa Allah itu Tuhan. Islam itu benar. Boleh tak? Ini belaga angin kau orang sana sini tuduh sini, nak buat apa? Tuhan dah jadikan macam tu. Sedangkan pencuri pun Tuhan jadikan. Kau nak kata apa? Kalau Tuhan dah jadikan dia hitam, hitam lah. Kalau dia jadi putih, putih lah. Ni kau telagah apa-apa, biar dia dah dunia dia. Biar dia dah pelajaran dia. Peduli kan? Tu je cerita. Ini kau... Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kadang-kadang kalau benda tu yang kau tak tahu, kau jangan ceritalah. Jangan sebut kau tak pernah mengalami. Ada Ustaz Zainul apa entah dia cakap. So ada satu YouTuber tu tak apa. Si Habudin ke apa, saya tak kisah. Saya dengar lalu tu kan. Kau nak react orang tahu kau nak cari subscribers, kau nak cari duit. Tapi lebih baik kau pergi kat YouTube tu, kau tag dia. Buat secara baik. Ini kau buat react tu, kau cakap macam ni. Orang tu beramal dengan ilmu dia. Engkau belajar dengan ilmu engkau. Engkau pergi belajar, dia beramal. Dua perkara berbeza. Belajar lain, beramal lain. Mungkin ustaz tu, dia mungkin satu hari 10,000 demi Al-Fatihah. Kau terbuat ke 1000 Al-Fatihah satu hari. Kau baca je. Memanglah kau dapat Tuhan jadi satu ayat kau baca pun, aku beri ganjaran dia. Memang Tuhan jadi macam tu. Jadi dia cara dia. Jadi kau cerita macam tu tak bagus lah. Tag dah situ, beritahu komen kat dia. Dia ada buat tu video tu, kau tag dalam tu. Ustaz, apa Ustaz cakap ni? Ada hadis ni palsu ni. Beritahu dia. Jadi dia boleh buat pembetulan. Ini kau buat react macam tu, kau nak salah, nak tunjukkan satu orang, kau nak aibkan dia ke? Lepas tu kau cakap macam tu, macam ni. Tak boleh lah macam tu. Memanglah tahu kau tu pergi belajar sana, belajar ke Arab Saudi. Belajar lain bang. Lain. Saya tak belajar macam kau. Saya tak belajar macam kau. Saya tak ada guru yang mengajar saya. Tidak seorang pun guru yang mengajar saya. Tidak ada. Guru saya tu Al-Quran lah. Itu yang saya hadap, saya baca. Lepas tu saya minta per Tuhan. Ya Allah Rahman Rahim, berikanlah aku pengajaran, berilah aku penerangan, berilah aku petunjuk. Al-Quran tu lah. Dengan Al-Quran tu lah. Ni, diri ni, kata-kata ni, lidah ni, tangan ni, dapat meyakinkan lebih pada 20 orang dah. Itu cerita dia. Kebanyakan cerita-cerita gaib tu semua Tuhan tunjukkan. Kalau kau tidak tahu kisah alam gaib, kisah jin ke apa, jangan cerita. Jangan cerita banyak. Ni kau nak menafikan benda tu tak boleh. Kau ingat dunia sebelah tu, dunia gaib tu tak ada Mercedes? Lebih pada Mercedes adalah. Kau tak tahu bangunan dia lagi hebat pada KLCC. Sebab kau tak mengalami. Kau tidak tahu. Dan kau tak pernah berinteraksi dengan diorang. Saya ni, KPLKN tu dekat Port Dickson tu, Tanjung Agas, bukan Tanjung Agas, Pasir Panjang. KPLKN, budak kena attack kat 300 ke 400 orang budak kena attack. Dengan unseen lah. Histeria. Panggil ustaz, panggil tu, panggil Harudin, semua tak selesai. Koinsiden, masa tu dia intake pertama sekali lah, anak saya ada situ. Anak saya telefon saya. Saya pergi. Saya tak cerita banyak. Saya cakap, tak apa. Saya pergi. Saya tengok, dia kena macam ni. Saya pergi jumpa, masuk dalam tu jumpa dia orang. Kenapa saya boleh jumpa dia orang? Kenapa saya boleh bertanya dia orang? Saya boleh bercakap dengan dia orang. Saya cakap, okey, besok pagi saya akan hantar apa yang kau nak. Dia nak ayam. Saya hantar besok, saya cakap. Saya cakap, malam ni stop dulu. Memang stop. Hebat ke saya? Tak. Sebab dia tahu dalam diri tu. Dia tahu apa yang berjalan dalam diri tu. Itu sebab benda tu berhenti. Tak kacau lagi malam tu. Pagi besok tu, sebab saya cakap besok pagi. Maksud saya sebenarnya nak menyampaikan besok hari. Tapi saya cakap besok pagi sebab kita dah biasa. Besok pagi aku datang lah. Mungkin besok pagi tu mungkin kita datang pukul 12, pukul 22. Tapi bagi dia orang tak. Kalau besok pagi, maksud dia pagi.
Pukul 9 dia attack budak-budak. Semua kena. Kat 200, 100 lebih orang kena. So anak saya telefon balik. Dia cakap, abah, dia attack balik. Saya pergi, saya masuk dalam hutan tu. Saya pergi jumpa ketua dia. Saya tanya. Saya cakap, besok pagi tu maksud hari ni. Tak semestinya pagi. Oh, dia cakap, dia nak pagi, memang pagi. Memang saya marah. Memang saya marah dia. Saya cakap dia, kalau kau tak berhenti ni, semua ni kau amuk. Saya cakap, baik kau berhenti. Memang berhenti. Saya bagi dia ayam dia, saya tutup kawasan tu. Saya cakap, kau jangan masuk dalam ni. Memang tutup. Budak-budak dalam tu, biasa tengok kat atas tu, dia boleh nampak. Mana budak yang kena tu, dia boleh nampak kat atas bukit tu, semua dia tak boleh masuk. Macam orang stadium. Hebat ke saya? Tak. Tidak. Keikhlasan saya tu. Keikhlasan tu. Apa yang ada dalam diri kita tu, itu yang dia nampak. Dia nampak kat luar ni, tak ada apa. Sama macam kau. Tu cakap kita jangan kita kecilkan orang. Dia ada. Zainul tu cakap tu. Kau cerita dia, cuma dia salah anggap. Dia cakap jin tu manusia. Tu je cerita dia. Itu tak ada isu. So jangan kau cakap orang tak boleh nampak ni. Tak. Jangan. Kau tak tahu lagi. You have to go more. Kau baru lagi. Kau mengaji je. Kau tak beramal lagi. Kau tak jumpa lagi tu. Tak lagi. Macam mana kejadian di Switzerland. Antara Simon. Saya di Langkawi. Macam mana saya tahu Simon tengok orang? Macam mana saya tahu Simon tengok buntut orang? Yang saya tengok, Simon, please don't look at the lady's buttock. That's the word. Macam mana saya tahu? Begitu juga bini chicken tanya. Can you see what is inside my house? Rumah dia kat New Zealand. Saya dan dia kat Langkawi. Dia tanya saya. Dia nak test saya. Saya cakap kat dia. In your living room, you have 2 Chinese vase. The color is white and blue. White and blue. Dia tu kata, yes, Izan, it's true. How come you know that? Don't ask me. Saya cakap dia. Dia nak tahu, nak tengok apa yang dalam rumah dia. Kenapa saya boleh tahu apa dalam rumah dia ada vas putih, vas Cina tu? Kalau putih dan biru. Macam mana saya tahu? Cukup, saya cakap. Jangan kita gaduh-gaduh. Cukuplah. Berhentilah. Nak cari duit bukan macam tu. Jangan gaduh-gaduh. Pergi jumpa. Teks sendiri akaun orang tu. Saya ni kalau nak cerita, banyak. Ni sebab bateri saya tak banyak hari ni. Saya rasa cukup malam ni. Saya tak cerita-cerita panjang, cukup malam ni. InsyaAllah besok saya sambung lagi. Saya okok banyak. Gatal tekak. So saya sudahi dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha